Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, bersua kembali dalam membicarakan kitab Al-Azminatu wal-Amkinatu karangan Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, wafat pada tahun 421 Hijrah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita benar-benar kagum dengan ilmu yang Allah berikan kepada tokoh ilmuwan Islam yang sudah wafat 1000 tahun yang lalu, Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, dalam membahaskan ayat 45 surah Al-Furqan, di mana ia mengajak kita untuk menilai dua bayang matahari sebelum zawal disebut dengan istilah az-zil, dan bayang matahari selepas zawal yang disebut dengan istilah al-fi', menandakan bahawa istilah yang berbeza membawa erti hal ehwalnya berbeza, juga al-ma'al, dapatan perolehannya berbeza di antara bayang yang hasil sebelum zawal az-zil dengan bayang yang terhasil selepas zawal al-fi'. Sekali lagi, Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki mendatangkan pendapat, pandangan, keterangan tokoh-tokoh ilmuwan Islam sezaman dengannya. Dengan kata lain, 1000 tahun yang lalu umat Islam terkehadapan dalam memanfaatkan nilai pancaran cahaya matahari dan bayang matahari itu sendiri. Maka dilanjutkan lagi perbicaraannya pada halaman yang ke-28 kitab Al-Azminatu wal-Amkinatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala ba'duhum wa qad ahsana ma qala az-zillu min ayatillahil azam ad-dalatu bi ilzamihil insan minhu ma la yastati'u infikakan anhu, fadalla bidzalika ala luzumil qamari lahu wa lisairil khalqi. Qala Allah Ta'ala awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u zilaluhu anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Sadaqallahul azim. Fazilalul asya' tamtaddu inda tulu'i syamsi minal maghribi taulan summa ala hasabi irtifa'i syamsi fi kabadi samai taqsuru hatta tarji'u ila al-qalili alladhi la takadu tahassu wa hatta yasira inda intisafin nahar fi ba'd az-zaman bimanzilati an-na'ali lilibasiha summa yazidu fil maghribi syai'an hatta taqula qawlan mufritan qubayla ghurubi syamsi ila ghurubiha summa yadumu al-lailu kullahu summa ya'udu fin nahari ila halihi al-ula fasyamsu dalilun alaihi. Artinya, telah berkata sebahagian daripada ilmuwan Islam yang berpegang teguh dengan disiplin ilmu falak
apa yang dikatakan sesungguhnya adalah lebih baik apa yang mereka katakan bahawa bayang itu adalah salah satu daripada bukti-bukti kekuasaan Allah yang agung. Bayang itu menunjukkan dengan kelaziman manusia daripada perkara yang mereka tidak mampu pisahkan. Tiada siapa yang boleh memisahkan sesuatu dengan bayangnya. Sehinggalah terbenam matahari, baru kehilangan bayang. Maka menunjukkan yang demikian ke atas perkara yang berlaku kepada bulan dan sekalian makhluk. Bulan ada bayang dan makhluk-makhluk pun ada bayang. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 48 suratul Nahl yang membawa arti, dan apakah mereka tidak perhatikan segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di mana bayang-bayang sesuatu jasad itu berbolak-balik ke kanan maupun ke kiri. Yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wa syama'il. Di mana bayang-bayang sesuatu jasad itu berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedangkan mereka sentiasa merendah diri. Maka bayang sesuatu jasad itu memanjang dari timur ke barat, memanjang dari timur ke barat. Bila? Ketika terbit matahari. Kemudian sekira-kira terangkat naik matahari hinggalah ke tengah langit. Apabila matahari berada di tengah langit, maka bayang jasad semakin memendek, sehinggalah kembali kepada bayang yang amat sedikit, begitu pendek, yang hampir-hampir kamu tidak dapat memerhatikan bayang itu, kewujudan bayang itu, apabila matahari benar-benar berada di tengah-tengah langit. Dan sehinggalah di kemuncak tengah hari, dalam tempohan masa yang tiada bayang lagi, seperti kedudukan tapak selipar dengan tapak kaki yang memakainya. Tapak selipar dengan tapak kaki yang memakainya, maka memenuhi ruangnya. Tiada di situ lagi bayang yang kelihatan. Kemudian bayang mula bertambah sedikit demi sedikit setelah matahari berganjak ke sebelah barat, sehinggalah bayang semakin memanjang yang melebihi kadar panjang sesuatu jasad pada waktu hampir-hampir terbenam matahari, sehinggalah matahari benar-benar tenggelam. Kemudian berterusanlah waktu malam seluruhnya. Kemudian selepas itu kembali semula di waktu siang kepada hal ehwal yang pertama. Terbitnya matahari, kemunculan bayang semula yang sentiasa mengekori tuannya. Itulah sifat bayang yang sentiasa mengekori tuannya. Maka matahari itu sebagai dalil ke atas bayang sesuatu benda. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi membentangkan kepada kita nilai bayang, yang mana nilai bayang tak dapat dipisahkan daripada sesuatu jasad selagi mana berlangsungnya waktu siang. Selagi mana berlangsungnya waktu siang, bermula daripada terbit matahari hinggalah ke tengah hari dan hinggalah ke terbenam matahari,
dalam tempoh masa itu setiap jasad diekori dengan bayangnya. Setiap jasad diekori dengan jasadnya. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi datangkan hujah keterangan daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat 48 suratul Nahl, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya untuk memerhatikan bagaimana gerakan bayang. Bagaimana gerakan bayang, yang mana bayang itu tak boleh dipisahkan daripada tuannya. Maka bayang itu sentiasa berdempit bersama dengan tuannya. Dan diri yang sebenar tidak berubah. Jasad begitulah tingginya, begitulah rupa bentuknya. Berbeza dengan bayang yang sentiasa mengekorinya. Bayang itu akan panjang, pendek, menghala ke kanan dan menghala ke kiri. Ianya menunjukkan betapa bayang itu merupakan rakan setia. Dalam apa jua keadaan, tetap bersama. Pun begitu, bayang menghilangkan dirinya, sebaik sahaja terbenam matahari. Ianya menjelaskan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala cukup dengan meletakkan bayang yang sentiasa mengekori diri kita sebagai bukti apa jua pilihan kita, apa jua keputusan kita, apa jua tindak tanduk kita. Pilihan kita tetap ada bayangan daripada pilihan. Keputusan kita tetap ada bayangan daripada keputusan. Tindak tanduk kita tetap ada bayang daripada tindakan. Kerana bayang itu sebagai bukti terhadap pilihan. Begitu juga tindakan, begitu juga keputusan. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi jelaskan lagi kepada kita agar kita perhatikan jasad yang jauh di langit sana, iaitu bulan. Bulan pun ada bayangnya. Ya, walhal kita tak pasti adakah bulan itu seperti bumi yang kita diami. Adakah bulan itu mengalami waktu siang dan bulan itu mengalami waktu malam? Kerana kita tidak pernah menjejakkan kaki ke bulan, maka kita hanya membuat andaian kepada bulan. Bulan yang nun jauh di langit sana tetap diekori bersama dengan bayangnya, memperlihatkan nilai pancaran cahaya matahari. Sejauh mana pancaran cahaya matahari di maya pada ini, pancaran cahaya matahari itu memberikan bayang kepada jasad segala sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi perbicaraan. Setelah kita dapati bahawa sumber bayang itu adalah matahari. Matahari Allah jadikan sebagai sumber cahaya, cahaya pancaran. Dan Allah Ta'ala jadikan matahari juga sebagai sumber bayang-bayang kepada segala makhluk selagi mana meraih pancaran cahaya matahari, maka selagi itulah juga diekori dengan
bayang-bayangnya sendiri. Baik, pada halaman yang ke-28 kitab Al-Azminatu Wal-Amkinatu, Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi melanjutkan lagi perbicaraannya. Kali ini mengketengahkan sumber bayang dan sumber matahari, sumber bayang dan sumber cahaya itu adalah matahari. Dan apa peranan matahari sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fasyamsu dalilun alaihi laula syamsu ma urifa dhillu fallahu biqudratihi al-qahirah yaqbiduhu wa yabsutuhu fil laili wan nahar wa innama qala Allah ta'ala qabdan yasira li'anna dhilla ba'da ghurubi syamsi la yazhabu kullahu daf'atan wahidatan wala yaqbilu dhilamu kullahu jumlatan wahidatan wa innama yaqbidullahu ta'ala dhalika dhilla qabdan khafiyan wa syai'an ba'da syai'in wa yaqibu kullu juz'in min sawadil laili hatta yadhhaba kulluhu fadallallahu ala lafzihi fi muaqabatihi baina dhilli wasyamsi wal laili wa min kalamihim waraddathu wa dhillu iqalun wa tibakun wa hadha'un wa qala tawahaqqatu akhfafiha tabaqan wa dhillu lam yafdal wa lam yakir ay lam yanqus wa yaquluna lam yazil dhillu taridan wa matrudan wa mahulan wa nasikhan wa mansukhan wa sariqan wa masruqan wa kullu alladhi dzakarta 'inda at-tahsil bayanun wa tafsilun lima ujmila fima qaddamathu wa ya sayaji'u min sifatiz zil wa asma'ihi. Artinya, maka matahari itu sebagai dalil ke atas bayang. Matahari itu sebagai dalil ke atas bayang. Sekiranya tiada matahari, nescaya tiada dikenali akan bayang. Maka Allah Subhanahu wa taala jua yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah jua yang menggenggam dan Allah jua yang melepaskan matahari itu di waktu malam. Dan begitu juga di waktu siang. Dan hanya saja Allah berfirman dalam Al-Quran yang berarti Allah yang menarik bayang-bayang itu perlahan-perlahan. Kerana bahawasanya bayang selepas terbenam matahari itu tidak hilang keseluruhannya. Bayang selepas terbenam matahari itu tidak hilang keseluruhannya dengan sekali lalu. Dan waktu malam itu tidak gelap secara tiba-tiba. Dan hanya saja Allah Ta'ala menarik bayang-bayang itu secara perlahan-lahan. Satu tahap kepada satu tahap yang berikutnya. Dan gantian secara urutan pada setiap bahagian. Daripada gelap malam sehinggalah hilang seluruhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mendalilkan atas firman-Nya pada silih pergantian di antara bayang dan matahari, dan begitu juga silih ganti malam dan siang.
dan daripada perkataan mereka itu, sebahagian daripada tokoh ilmuwan Islam menyatakan aku menolaknya, walhal bayang itu menghilang. Aku menolaknya, sedangkan bayang itu menghilang kerana kehadiran cahaya. Dan bayang itu menutupi, yakni gelap menutup sesuatu. Dan bayang itulah yang memelihara, seperti kasut yang memelihara tapak kaki manusia. Dan mereka juga berkata, bersungguh-sungguh memikul bebanan pada setiap tingkat, sedangkan bayang sesuatu itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan mereka itu juga sering memperkatakan tidak putus-putus, yakni sentiasalah bayang sesuatu itu memburu dan diburu, dan bayang sesuatu itu berubah-ubah, dan bayang sesuatu itu terhapus, dan bayang sesuatu itu boleh dihapuskan. Begitu juga bayang itu adanya nilai mencuri dan yang dicuri penglihatan mata manusia. Dan segala yang kamu sebutkan untuk hasil sesuatu itu dan menjelaskan perkara yang tidak jelas akan datang, akan dibicarakan lagi sifat-sifat bayang dan nama-nama yang diberikan kepada tahap demi tahap bayang sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi bersungguh-sungguh dalam memberi penjelasan berhubung tentang nilai bayang. Bukan gila bayang, tetapi menjelaskan banyak tempat Allah Subhanahu wa taala memperkatakan soal bayang. Ya, wahal bayang itu bukanlah hakikat sesuatu, tetapi bayang itu mampu menggambarkan rupa dan bentuk sesuatu. Ya, dan dinyatakan di sini bayang boleh menggambarkan rupa bentuk sesuatu, tetapi bayang tidak seperti diri yang menempuh akan segala sesuatu. Dinyatakan kepada kita betapa maknanya bayang itu sebagai bukti Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, yang mana segala sesuatu itu diciptakan bersama dengan bayang masing-masing. Bayang ada keperluan. Ya, sebagaimana ulasan yang diberikan sebelum terbit matahari, terlebih dahulu Allah datangkan kepada manusia bayangan matahari. Waktu subuh yang ada di situ dua nilai. Nilai nurus sabah, cahaya subuh, dan nilai nurul bukur, cahaya pagi. Maka cahaya subuh dan cahaya pagi itu merupakan bayangan kepada matahari. Sebelum terbitnya matahari, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada manusia bayangan matahari supaya manusia menghargai terbitnya matahari, dan manusia tidak akan sia-siakan sebaik sahaja terbitnya matahari. Maka sebelum terbit matahari, Allah datangkan bayangan kepada matahari
Maka bayangan itu akan memberi kepada manusia 3 nilai: isyarat, irsyad dan maklumat. Seperti sebelum terbit matahari, dalam tempoh masa 1 jam, manusia diberikan bayangan matahari. Maka 1 jam sebelum terbit matahari, manusia diberikan bayangan matahari supaya manusia bersiap sedia agar manusia tidak terlepas. Rahmat yang Allah letakkan kepada matahari sebaik sahaja kemunculan, yakni terbitnya matahari. Imam Atha'illah Askandari menyatakan, al-imdad bihasabil isti'dad. Dapatan perolehan bergantung sejauh mana persiapan persediaan yang dilakukan. Sebab itu didatangkan waktu subuh, maka disyariatkan solat fardu subuh agar manusia membuat persiapan dan persediaan 1 jam lebih awal sebelum kemunculan matahari. Dan Rasulullah SAW bersabda, la tanamu ba'da salatil fajri. Jangan tidur selepas solat fardu subuh. Kenapa? Pentingnya waktu subuh itu. Waktu mempersiapkan diri untuk meraih, memperoleh rezeki. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala salurkan rezeki melalui pancaran cahaya matahari. Maka sebaik sahaja masuknya waktu subuh, laksanakan solat fardu subuh, tekad dan semangat. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Kerana itulah waktu yang terpenting. Dan Rasulullah SAW jelaskan, la tanamu ba'da salatil fajri fa innaha yuqsimu arzaqku. Jangan tidur selepas menunaikan solat fardu subuh, kerana sebaik sahaja kamu menunaikan solat fardu subuh, agihan-agihan rezeki untuk kamu, dan kamu bakal memperolehinya sebaik sahaja terbit matahari. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberi kepada kita rahmat dan petunjuknya. Kita merupakan hamba Allah yang selamat daripada mengalami kerugian terhadap hari-hari yang mendatang, sehingga bersua kembali. Wallahu a'lam bissawab.